Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Jamal Safri dan rakan-rakan tutorial sekalian, saya Muhammad Hafiz Hakimi bin Nurzaini bersama dengan Muhammad Hafizuddin bin Muhammad dan Muhammad Syamrani bin Samsu. Kami akan membentangkan tajuk yang keenam, mempelbagaikan kaedah perbincangan. Pertamanya kita akan lihat kepada maksud perbincangan. Ada 5 maksud. Yang pertama, menerusi Hannah Yusof 2016, discussion be defined as in which teacher leads or guides the student in expressing their opinion and ideas with a view in identifying and solving problem collectively. Bermaksud perbincangan itu diartikan sebagai guru membimbing pelajar dalam menyatakan pendapat dan idea mereka untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Kolektif ini bermaksud penyelesaian masalah secara beramai-ramai ataupun secara berkumpulan. Yang kedua, menerusi Duruji 2014, discussion is a design that provide opportunity for discussion between instructor and learners to learners. Bermaksud perbincangan adalah satu peluang perbincangan di antara tenaga pengajar dan pelajar dan di antara pelajar dengan pelajar. Dan yang ketiga, menerusi Hannah Yusof 2012, discussion is a type of activity which involve breaking the class into small group for effective talking on a topic, problem, or issue. Perbincangan adalah satu aktiviti memecahkan kelas kepada kumpulan yang lebih kecil untuk percakapan yang lebih efektif tentang suatu topik, masalah ataupun isu. Yang keempat, menerusi Philip Pollock, discussion way of cooperative learning which helps students understand material better and develop new perspective. Perbincangan adalah satu pembelajaran kooperatif yang membantu pelajar memahami bahan dengan lebih baik dan mengembangkan perspektif baru. Perspektif ini bermaksud pemikiran ataupun pendapat ataupun pentafsiran tentang sesuatu. Manakala cooperative learning, pembelajaran kooperatif bermaksud pembelajaran pelajar ini belajar di dalam kumpulan bersama-sama ataupun belajar dalam kumpulan beramai-ramai untuk memaksimumkan tahap pembelajaran secara kumpulan itu. Dan seterusnya menerusi Kashin 2011, discussion could be considered an activity which involve written or oral expression of different points of view in given situation. Perbincangan dianggap sebagai satu aktiviti melibatkan penulisan ataupun ekspresi oral tentang point ataupun tentang situasi yang diberikan. Itu menurut Kashin 2011. Itu adalah definisi ataupun maksud perbincangan. Seterusnya kita akan lihat kepada tujuan perbincangan diadakan. Kenapa kita buat perbincangan di dalam kelas? Ada 4 yang utama. Yang pertamanya untuk mengembangkan pemikiran kritis pelajar. Maksudnya pemikiran kritis pelajar ini dikembangkan melalui penyusunan idea pelajar dan macam mana mereka nak membentangkan. Pemikiran kritis ini juga adalah satu yang bermaksud pelajar itu mampu berfikir, maksudnya mereka tidak hanya bersetuju saja. Kalau mereka nak bersetuju, mereka perlu ada hujah dan mereka memikirkan hujah-hujahnya. Itulah secara ringkas maksud pemikiran kritis pelajar. Yang kedua ialah mewujudkan platform untuk pelajar dalam proses pembelajaran agar terlibat secara aktif. Maksudnya perbincangan ini adalah satu base, satu tapak untuk pelajar, untuk mereka pun terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Maksudnya mereka tak hanya mendengar apa yang cikgu cakap. Maksudnya bila ada satu masa mereka sendiri akan menyuarakan kembali ataupun bercakap kembali apa yang ingin mereka suarakan ataupun tentang apa yang ditanya oleh guru. Itu adalah platform. Maksudnya di sini platform ini adalah untuk mewujudkan PDP yang lebih menarik. Maksudnya bukan hanya cikgu saja, tetapi pelajar juga boleh bercakap bersama-sama. Itulah untuk poin yang kedua. Yang ketiga ialah memudahkan pengajaran dan pembelajaran kerana guru melihat kefahaman pelajar. Maksudnya di sini cikgu dapat tahu pelajar ini faham atau tidak tentang topik yang telah diajarkan ataupun mereka menguasai atau tidak tentang bahan-bahan yang ada. Maksudnya kalau dibuat perbincangan, maksudnya cikgu dapat pantau pelajar mereka tahu atau tidak, menguasai ataupun tidak. Hal ini memudahkan untuk cikgu membuat
penilaian ataupun tengok dekat mana yang kurang, dekat mana yang perlu ditambah baik. Dan yang terakhir, menggalakkan pelajar menguasai teknik perbincangan yang betul dan menggunakan kemahiran lisan. Maksudnya apabila pelajar berbincang, mereka tahu macam mana mereka nak berbincang, macam mana mereka nak bercakap. Hal ini akan mengukuhkan lagi kemampuan untuk mereka berbicara, kemampuan untuk mereka berhujah secara lisan. Itulah tujuan diadakan perbincangan ini. Seterusnya kita akan lihat kepada 4 elemen penting dalam perbincangan. Sebelum cikgu nak buat perbincangan, 4 elemen ni cikgu perlu tahu dan perlu sedar dan perlu lihat dengan sebaik mungkin. Yang pertama ialah matlamat dan objektif, yang kedua ialah saiz kumpulan, yang ketiga ialah pemilihan topik dan variasi, dan yang keempat adalah susun atur bilik. Matlamat dan objektif, cikgu kena sedar, maksudnya untuk buat perbincangan ni bukan untuk menoktahkan hasil akhir, tapi untuk mewujudkan pembelajaran yang berbentuk proses, berbentuk proses yang bersambungan. Maksudnya cikgu bagi ilmu, maksudnya cikgu tak noktahkan, sebenarnya cikgu nak pelajar itu mengembangkan lagi menerusi perbincangan yang diadakan. Dan cikgu perlu memastikan pelajar melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan perbincangan kumpulan. Maksudnya tak boleh ada yang hanya menjadi penumpang semata-mata. Dan yang kedua, perlu dilihat juga kepada saiz kumpulan, kerana saiz kumpulan ni mempengaruhi penglibatan pelajar. Saya rasa yang ni semua orang sedia maklum lah. Kalau pelajar itu terlalu ramai dan satu kumpulan itu terlalu ramai, maksudnya akan ada yang mungkin tak buat kerja, mungkin hanya menjadi penumpang saja. Jadi perlu dilihat kepada bilangan pelajar dalam kelas, berapa kumpulan yang cikgu nak pecahkan, dan dalam satu kumpulan itu nak ada berapa orang. Dan dinyatakan ialah yang paling sesuai adalah 6 hingga 8 orang murid dalam satu kumpulan. Itu adalah saiz kumpulan. Dan seterusnya ialah pemilihan topik dan variasi. Topik yang dipilih haruslah terdiri daripada tugasan atau pengajaran berterusan di dalam bilik darjah. Berkisarkan topik, subjek, tahap perkembangan dan umur murid. Maksudnya kalaulah cikgu mengajar sejarah tingkatan 2 misalnya, tak bolehlah nak ambil sejarah tingkatan 2 tu dikaitkan ataupun di-compare ataupun dibandingkan dengan sejarah tingkatan 5, tingkatan 6 dan sebagainya, kerana dia akan menyebabkan tahap ataupun kesesuaian untuk murid itu menjadi tak sesuai dan akan menyebabkan perbincangan itu seakan-akan mungkin tak mencapai apa yang nak tak mencapai apa yang diinginkan oleh guru. Jadi harus dilihatlah topik yang hendak dipilih ataupun tajuk-tajuk yang hendak dipecahkan itu. Dan seterusnya kita perlu lihat juga kepada susun atur bilik. Sesuai ataupun tidak satu kelas itu untuk kita pecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Penyusunan fizikal tempat perbincangan boleh di dalam bilik darjah. Susun atur bulatan, separabulatan, bentuk U sesuai untuk tujuan perbincangan. Ini untuk memudahkan pelajar berbincang. Macam mana mereka nak bercakap ataupun berbincang sesama mereka, perlulah melalui susunan atur yang baik. Maksudnya guru perlu sedar macam mana susunan yang hendak dibuat dalam kelas itu. Itu adalah susunan atur bilik, dan kesemua ini adalah 4 elemen penting yang perlu dititik beratkan untuk mengadakan perbincangan. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada jenis perbincangan. Jenis perbincangan ini ada 2, iaitu perbincangan keseluruhan kelas dan perbincangan kumpulan kecil. Kalau keseluruhan kelas ni, guru itu mengendalikan kelas secara penuh. Maksudnya semua pelajar akan terlibat dalam perbincangan itu. Guru sebagai fasilitator mengendalikan keseluruhan kelas sebagai kumpulan besar. Maksudnya dekat sini cikgu lah yang akan mengendalikan dan menguruskan semua pelajar. Maksudnya macam mana cikgu nak minta semua pelajar bercakap, menyuarakan pendapat dan sebagainya. Dan seterusnya cikgu masa keseluruhan kelas ni, pada akhirnya cikgu akan merumuskan hasil pembelajaran yang ingin dicapai ataupun telah dicapai. Seterusnya, yang kedua ialah perbincangan kumpulan kecil. Kalau perbincangan kumpulan kecil ni, dia dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil lah, di dalam satu kelas. Dalam setiap kumpulan itu mengandungi seorang pengurusi, pencatat, pelapor, serta beberapa orang ahli untuk berbincang dalam jangka masa yang tertentu.
pembahagian pelajar ini harus cikgu lah yang buat, macam mana cikgu nak pecahkan berapa orang dalam satu kumpulan dan sebagainya. Maksudnya cikgu dalam kumpulan kecil ni, cikgu hanya sebagai satu facilitator, bergerak daripada satu kumpulan ke satu kumpulan untuk melihat sama ada setiap kumpulan ni masih berada di dalam landasan perbincangan yang betul ataupun tidak, supaya mereka tak menyeleweng ataupun tak tak menjadi, kalau dalam Englishnya mungkin orang kata blur lah, tidak blur dan tidak uh, lari daripada topik yang hendak ataupun telah diarahkan untuk mereka berbincang itu. Baik, itu adalah dua jenis perbincangan. Jadi presentation selepas ini akan disambung oleh saudara Hafizuddin. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung kepada teknik perbincangan. Terdapat 3 teknik perbincangan yang biasa dilakukan di dalam kelas, iaitu subangsaran atau brainstorming. Yang kedua, concentric circus and fishbowl. Dan yang ketiga ialah snowball. Baiklah, bagi teknik perbincangan yang pertama, iaitu subangsaran ataupun brainstorming, terdapat 4 langkah untuk melakukan perbincangan ini. Yang pertama, guru perlulah menyatakan masalah kepada kumpulan. Maka guru perlulah memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara senyap dan boleh juga menyatakan idea tersebut di atas kertas. Ahli kumpulan diminta mengemukakan idea yang dicatat oleh pencatat di atas kertas, papan putih, kertas majung atau helaian duk sinar untuk dilihat oleh semua ahli. Bila semua idea telah disenarai, gabungan dan penambahbaikan perlu dibuat menerusi perbincangan penilaian idea. Okey, kita beralih yang kedua, iaitu concentric circus and fishbowl. Bagi teknik concentric circus, satu bulatan kecil dibentuk dalam satu bulatan yang lebih besar. Kumpulan bulatan kecil yang duduk di bahagian dalam membincangkan sesuatu topik, sementara ahli kumpulan bulatan luar hanya melihat dan mendengar. Kemudian peranan diterbalikkan. Bagi teknik fishbowl, separuh ahli kumpulan besar atau kelas duduk dalam bulatan dalam dan menjalankan perbincangan, sementara yang lain duduk dalam bulatan luar dan menjadi pemerhati yang tidak mengambil bahagian. Kemudian kedua-dua bahagian kumpulan bergabung untuk membincangkan apa yang telah berlaku. Okey, teknik yang ketiga iaitu teknik snowball. Yang pertama, pelajar dalam kumpulan besar diminta memikirkan secara individu tentang sesuatu persoalan. Kemudian mereka diminta membentuk pasangan untuk membincangkan perbezaan respon masing-masing. Kemudian mereka diminta membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang untuk menghasilkan satu respon yang dipersetujui bersama. Setiap kumpulan diminta melaporkan dapatannya kepada kelas atau kumpulan besar. Walau bagaimanapun, kita juga mempunyai beberapa teknik perbincangan pada abad ke-21. Kita terdapat 7 yang boleh digunakan. Yang pertama, talking chips. Yang kedua, team stand and share. Yang ketiga, team pair share. Yang keempat, rotating review. Yang kelima, 3 stray, 1 stay. Yang keenam, land up. Dan yang terakhir ialah simultaneous round table. Okey, baiklah, kita memulakan teknik perbincangan abad ke-21 dengan talking chips. Setiap ahli dalam pasukan meletakkan chip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberi pendapat. Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang. Hal ini membolehkan semua ahli daripada dalam kumpulan untuk memaksimumkan, maka tidak ada yang terlebih lantang ataupun yang pasif dalam perbincangan. Okey, yang kedua ialah team stand and share. Semua ahli kumpulan berdiri, guru ataupun rata lain memberikan soalan. Pasukan hanya boleh duduk jika bersetuju dan berkongsi jawapan atau pendapat dengan pasukan lain. Hal ini untuk memberikan satu suasana perdebatan. Jika terdapat pelajar yang tidak bersetuju,
Hal ini juga boleh mewujudkan perbincangan yang aktif. Okey, yang ketiga ialah think, pair and share. Guru mengemukakan masalah kepada ahli kumpulan. Setiap ahli diberi masa untuk berfikir, kemudian membincangkannya dengan ahli pasukan yang lain secara berpasangan. Semua ahli pasukan diminta pula berkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah. Ahli kumpulan yang berbincang dengan pasangan masing-masing akan berbincang untuk mendapatkan satu solusi ataupun jawapan yang terbaik. Maka mereka boleh berkongsi jawapan untuk mendapatkan perbincangan yang lebih menyeluruh. Okey, yang keempat ialah rotating review. Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik, kemudian mencatatkannya di atas kertas sebak dan memaparkan di tempat pasukan masing-masing. Setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan. Setiap ahli pasukan boleh membuat komen, tambahan idea atau persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen yang berbeza. Hal ini membolehkan setiap pasukan yang mempersembahkan hasil karya mereka untuk mendapatkan teguran ataupun komen yang membina, maka mereka boleh memperbaiki melalui perbincangan yang dibuat oleh ahli kumpulan lain dan mereka boleh memperbaiki hasil karya mereka. Yang kelima ialah 3 stray 1 stay. 3 ahli pasukan pergi melihat hasil atau berbincang dengan pasukan lain. Seorang tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain dan untuk menjelaskan kedudukan atau hasil kerja pasukannya. Bila selesai, murid 2 pula tinggal dan menjalankan tugas di atas. Kemudian murid ketiga pula tinggal dan begitulah seterusnya. Okey, teknik perbincangan 3 stray 1 stay ini lebih kurang sama dengan rotating review, di mana seorang pelajar daripada kumpulan itu diberikan tugasan untuk menjelaskan hasil karya mereka dan ahli pasukan daripada kumpulan lain akan mendengar apa yang dijelaskannya. Maka setelah selesai dalam satu pusingan, maka murid pertama yang telah menjelaskan hasil karya tersebut juga boleh berpusing kepada kumpulan lain untuk mendapatkan penjelasan yang daripada kumpulan lain. Hal ini untuk memaksimumkan perbincangan. Okey, teknik perbincangan yang keenam ialah line-ups. Dalam pasukan berempat, pelajar membuat barisan. Pasukan diminta memberi jawapan kepada masalah yang diberi. Pasukan membuat garisan lurus kalau bersetuju dan garisan terpisah-pisah kalau tidak bersetuju. Hal ini membolehkan pelajar yang tidak bersetuju untuk mendapatkan penyelesaian yang lanjut. Okey. Teknik perbincangan yang ketujuh ialah simultaneous round table. Dalam pasukan, pelajar menulis respon kepada masalah dalam kertas masing-masing. Kemudian mereka mengedar catatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah atau membetulkan apa yang ditulis. Hal ini bertujuan untuk membolehkan setiap ahli kumpulan untuk memberikan pendapat masing-masing, maka tidak ada ahli yang terkecuali daripada perbincangan ini. Okey, dalam perbincangan terdapat 3 prosedur utama, iaitu sebelum perbincangan, semasa perbincangan dan juga selepas perbincangan. Hal ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru yang mengendalikan perbincangan dalam kalangan murid. Okey, sebelum perbincangan, guru perlu menyediakan rancangan pengajaran yang lengkap. Guru perlu memaklumkan kepada pelajar bahawa perbincangan yang akan datang akan diadakan dalam bentuk formal atau tidak formal. Hal ini membolehkan pelajar dapat bersedia sebelum memulakan perbincangan. Melibatkan perancangan yang baik di mana guru harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai topik. Hal ini bertujuan untuk memastikan perbincangan itu dapat berjalan dengan lancar dan murid juga dapat ilmu yang sepenuhnya. Yang keempat, guru perlu memahami kandungan dan objektif pelajaran yang akan dibincangkan.
Yang kelima, suasana kelas perlu dalam keadaan kondusif dan selesa seperti bersih, dan juga aturan meja dan kerusi perlu dalam keadaan mood perbincangan. Semasa perbincangan, guru perlulah bertanyakan soalan yang provokatif. Hal ini untuk merangsang pelajar untuk melakukan perbincangan yang lebih proaktif. Yang kedua, guru perlulah menggalakkan pelajar untuk menyertai perbincangan dengan memberi ganjaran bagi sesiapa yang pertama kali memulakan bercakap. Okey, seperti yang kita tahu, terdapat pelajar yang pendiam ataupun kurang aktif dalam perbincangan. Oleh itu, guru perlu memberikan satu galakan melalui pemberian ganjaran. Hal ini untuk mengelakkan pelajar itu daripada tersisih daripada dalam perbincangan. Yang ketiga, guru perlulah bijak memilih, mengetuai, menjelaskan dan memberi ulasan atau soalan retorik untuk mengikut arus perbincangan dengan tujuan memperkuatkan nilai pengalaman. Dalam pembelajaran, terdapat murid yang sudah tahu sesuatu ilmu tersebut, namun ia tidak dapat dikaitkan dengan ilmu yang akan diajar oleh guru. Oleh itu, guru perlulah menyediakan satu aras yang sama. Dalam perbincangan, guru perlu menyediakan satu aras bagi membolehkan pelajar dapat menangkap apa yang ingin disampaikan oleh guru dan dapat dikaitkan dan menambahkan nilai pengalaman mereka. Yang keempat, guru tidak boleh menghina atau merendahkan pelajar, sebaliknya merangsang minat mereka dengan memberikan komen positif. Guru maksudnya di sini ialah jika terdapat pelajar yang tidak memberikan kerjasama dalam perbincangan, maka guru perlulah memberi galakan kepada mereka dan menerangkan apa teknik yang dilakukan oleh pelajar yang berdiam tersebut. Okey, yang kelima, peranan guru menjadi fasilitator. Guru menyederhanakan perbincangan dan bukannya menyampaikan maklumat. Untuk perbincangan, guru tidak boleh melakukan semua perbincangan atau bercakap dengan seorang pelajar pada suatu masa. Perlu diingatkan bahawa perbincangan itu bukan sekadar berkomunikasi instruktor atau kepada pelajar. Ini adalah peluang bagi mereka untuk berkongsi idea. Guru perlulah bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing dan memastikan perbincangan dalam keadaan yang tidak lari daripada silibus pembelajaran. Guru juga boleh menyederhanakan perbincangan atau meminimumkan penglibatan mereka, seperti guru perlu berada dalam kadar 20% keterlibatan, manakala murid perlu berada dalam keadaan 80% keterlibatan. Okey, selepas perbincangan terdapat beberapa yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru memanggil wakil pelajar untuk menerangkan rumusan yang diperoleh semasa perbincangan. Oleh itu, guru dapat memastikan apa yang dapat dipelajari oleh pelajar, dan guru perlu merekodkan dan memastikan ada penambahbaikan selepas rumusan yang diberikan oleh wakil pelajar tersebut. Yang kedua, guru perlu mempelbagaikan cadangan penyelesaian yang diberikan oleh pelajar di dalam kelas. Mungkin terdapat perbincangan yang gagal diterjemahkan atau diselesaikan oleh pelajar, maka guru boleh memberikan jawapan yang relevan dan membolehkan pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, guru perlu meringkaskan perkara-perkara yang penting supaya pelajar tahu mana yang salah dan mana yang betul, terutamanya dalam konsep dan maklumat-maklumat penting. Yang keempat, guru harus mencadangkan bahan bacaan tambahan atau laman web supaya pelajar dapat mengetahui maklumat lanjut mengenai apa yang telah dipelajari. Seperti kita tahu, dalam pembelajaran tempoh dalam kelas mungkin terhad. Mungkin dalam sejam perbincangan terdapat pelajar yang kurang puas dalam perbincangan dan tidak mendapat ilmu yang maksimum. Oleh itu, guru boleh mencadangkan beberapa laman web yang berkaitan untuk memastikan pelajar sentiasa terus-menerus meneroka ilmu tersebut. Okey, baiklah, saya akan menyerahkan
tugasan ini kepada Syamrani. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada kesempatan video kali ini saya akan cuba meneruskan pembentangan rakan saya, yaitu berkaitan dengan kaedah perbincangan. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan prinsip kaedah perbincangan. Secara asasnya, prinsip kaedah perbincangan ini merangkumi sebanyak 9 prinsip, yaitu dimulai dengan pemilihan topik. Dalam pemilihan topik ini, isu sensitif sewajarnya dielakkan oleh guru demi memastikan kaedah perbincangan dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Hal ini demikian kerana apabila sesuatu topik kaedah perbincangan berlandaskan isu sensitif seperti isu keagamaan, seperti isu warna kulit maupun isu darjat, perkara ini semata-mata hanya akan mengakibatkan perbalahan percakaran maupun perdebatan dan kemelut akan berlaku dalam kaedah perbincangan. Dalam pemilihan topik juga perlulah berdasarkan pengalaman, kebolehan dan juga minat pelajar. Apa yang dimaksudkan dengan pengalaman di sini? Pengalaman di sini bermaksud sesuatu topik kaedah perbincangan perlulah diajar terlebih dahulu sebelum kaedah perbincangan berlangsung. Dalam pemilihan topik juga perlulah bersifat jelas dan juga khusus. Bagi prinsip yang kedua, yaitu tujuan perbincangan, dalam tujuan perbincangan ini perlulah bersifat jelas dan juga perlulah diberitahu terlebih dahulu kepada para pelajar. Tujuan perbincangan ini perlu dinyatakan oleh guru. Apakah tujuan kaedah perbincangan ini? Apakah matlamat yang ingin dicapai daripada kaedah perbincangan ini? Prinsip yang ketiga adalah ketua dan juga pencatat. Dalam prinsip ini, setiap kumpulan kecil perlu ada ketua. Peranan ketua di sini cukup signifikan dalam mengawal kaedah perbincangan agar dapat berlangsung dengan baik dan sempurna, mengawal aliran maklumat, mengawal hujah yang dilontarkan oleh para pelajar yang lain. Dalam prinsip ketua dan pencatat ini juga terdapat murid yang mencatat segala idea yang dibincangkan. Perkara ini juga cukup signifikan demi memastikan tiada hujah ataupun idea yang tersisih daripada perbincangan dalam kumpulan. Seterusnya adalah prinsip cara dan juga peraturan. Prinsip ini haruslah dimaklumkan kepada pelajar terlebih dahulu sebelum kaedah perbincangan dilangsungkan. Dalam hal ini, guru sewajarnya membentangkan apakah cara kaedah perbincangan, apakah peraturan kaedah perbincangan. Bagi cara perbincangan di sini, guru sepatutnya ataupun sewajarnya memberitahu bagaimanakah untuk terlibat secara aktif dan langsung dalam kaedah perbincangan. Bagaimanakah untuk mengeluarkan idea, bagaimanakah untuk menyisip semasa para pelajar yang lain membentangkan hujah mereka. Bagaimanakah cara untuk mengkritik sesuatu idea, bagaimanakah untuk mengawal sesuatu kaedah perbincangan, khususnya tugas yang dilakukan oleh ketua kumpulan. Apakah peraturan? Peraturan yang patut dijelaskan oleh guru di sini adalah peraturan seperti dilarang membuat bising secara melampau sehingga mengganggu kelas-kelas yang lain. Bagi prinsip selanjutnya adalah peranan guru. Dalam peranan guru ini, guru bertindak sebagai facilitator. Apa yang dimaksudkan dengan facilitator? Facilitator merupakan pemudah cara. Jadi, guru bertindak sebagai pemudah cara, yaitu bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain demi memastikan kaedah perbincangan dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Segala persoalan yang dilontarkan oleh para pelajar seperti ketidakfahaman ataupun memerlukan penjelasan guru, para guru akan menjawab dengan baik semasa menjadi pemudah cara. Selanjutnya adalah prinsip semasa perbincangan. Dalam prinsip ini, murid digalakkan untuk mencatat idea dari semasa ke semasa. Cukup signifikan bagi mengelakkan penglibatan pelajar secara pasif. Mengelakkan pelajar untuk hanya berdiam diri dalam sesuatu perbincangan dalam kumpulan. Walaupun mereka tidak memberikan hujah, alangkah lebih baik dia mencatat idea dari semasa ke semasa agar dapat mengikuti kaedah perbincangan dari semasa ke semasa. Selanjutnya
Selanjutnya adalah rumusan perbincangan. Dalam rumusan perbincangan ini dilakukan pada akhir perbincangan, yaitu ketua kumpulan memberikan ulasan akhir semasa detik-detik akhir kaidah perbincangan ini berlangsung. Dalam hal ini, ketua kumpulan memberikan ulasan berkaitan dengan apakah intipati utama, apakah intipati sampingan yang kumpulan mereka dapat berdasarkan perbincangan yang dijalankan dalam ahli kumpulan mereka. Perkara ini membolehkan ketua kumpulan akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dapatan mereka, membentangkan di dalam kelas, membentangkan kepada guru untuk menunjukkan sejauh mana kefahaman mereka berdasarkan sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Prinsip yang selanjutnya adalah ulasan guru, yaitu memberi kesimpulan secara menyeluruh. Perkara ini ataupun prinsip ini cukup signifikan bagi saya kerana prinsip ini menandakan apakah ulasan guru berkaitan sejauh manakah matlamat kaedah perbincangan ini dicapai, memberitahu kepada pelajar apakah kaedah perbincangan ini salah satu wahana yang terbaik untuk mencapai matlamat untuk mencapai matlamat pengajaran yang dilakukan oleh guru, memberi kesimpulan secara menyeluruh. Bagi prinsip yang terakhir adalah pujian. Dalam pujian ini, guru sewajarnya menghargai penglibatan para pelajar, yaitu mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar yang terlibat dalam kaedah perbincangan ini sebagai tanda penghargaan kepada pelajar agar dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat lagi dalam kaedah perbincangan yang lain di masa-masa akan datang. Para guru juga boleh memberikan hadiah. Namun demikian, saya tekankan di sini memberi hadiah bukanlah satu keutamaan bagi prinsip ini. Itu terserah kepada guru sama ada dia ingin memberi hadiah ataupun tidak. Memberi hadiah kepada kumpulan yang dominan, kumpulan yang baik dalam menjalankan sesi perbincangan yang dijalankan oleh seseorang guru. Oke. Seterusnya, saya akan beralih kepada kebaikan kaedah perbincangan. Secara asasnya, kebaikan kaedah perbincangan ini merangkumi sebanyak 5 kebaikan, yaitu saya petik daripada Philip Pollock, Kristen Hamann dan juga Bruce Wilson pada tahun 2011 yang mengatakan bahawa sebanyak 5 kebaikan kaedah perbincangan. Yang pertama adalah meningkatkan kemahiran berhujah dan mengeluarkan pendapat. Perkara ini kita dapat lihat jelas dalam sesuatu perbincangan apabila seseorang pelajar mengutarakan hujah dan pendapat masing-masing berdasarkan kefahaman mereka. Sebagai contoh, apabila guru memberi satu topik, sebagai contoh penentangan, yaitu subjek sejarah, penentangan terhadap Malayan Union di Tanah Melayu. Dalam hal ini, para pelajar akan mengeluarkan hujah dan pendapat mereka masing-masing berkaitan dengan apakah faktor dominan, apakah faktor sampingan yang menyebabkan penentangan terhadap Malayan Union di Tanah Melayu. Okey, kebaikan yang kedua adalah meningkatkan kemahiran mendengar. Kebaikan ini saya cukup tertarik, yaitu hal ini demikian kerana kemahiran mendengar merupakan asas komunikasi manusia. Dalam asas komunikasi manusia, hal ini demikian kerana kemahiran mendengar cukup signifikan dalam sesuatu komunikasi yang dijalankan secara interpersonal, iaitu tanpa kemahiran mendengar, kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran menulis maupun kemahiran bercakap tidak dapat berlangsung dengan baik. Kemahiran mendengar ini membolehkan kita untuk menilai kita sejauh mana kita menerima informasi, bagaimana kita mengkategorikan sesuatu maklumat yang kita dapat. Perkara ini dapat diterapkan dalam diri seseorang pelajar. Bagaimanakah dia menilai suatu idea yang dilontarkan oleh para pelajar lain dalam kumpulan yang sama. Okey, bagi kebaikan yang ketiga adalah menggalakkan komunikasi dua arah, yaitu di antara guru dan juga pelajar. Perkara ini kita dapat lihat melalui peranan guru sebagai pemudacara dan juga pelajar sebagai tindak balas terhadap kaedah perbincangan yang dijalankan oleh guru. Yang keempat adalah menggalakkan kemahiran pemikiran kritis. Perkara ini kita dapat lihat dalam sesi mengkritik idea rakan yang lain. Dalam ahli kumpulan pasti ada seseorang yang akan mengkritik idea yang kita lontarkan. Jadi kaedah perbincangan ini secara tidak langsung melatih kognitif seseorang pelajar untuk bersifat lebih kritis dan juga analytical bagi membolehkan mereka dapat berfikir dengan baik.
bagi menilai, bagi memberi yang dikeluarkan oleh para pelajar yang lain, menambah baik idea yang dilontarkan oleh para pelajar yang lain. Bagi kebaikan yang terakhir adalah sudah semestinya menggalakkan kerjasama, nilai kerjasama sepasukan. Dalam hal ini kita dapat lihat para pelajar, contohnya terdiri daripada 4 orang, akan bersama-sama untuk mencari gali apakah hujah yang terbaik untuk dilontarkan dalam suatu topik yang dikeluarkan oleh yang diberikan oleh guru mereka. Bekerja sama dalam mencari idea utama maupun idea sampingan yang bertepatan dengan topik yang dinyatakan oleh guru mereka. Oke, saya akan beralih kepada keburukan kaedah perbincangan, yaitu saya petik daripada Roy Killen pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa keburukan kaedah perbincangan ini terdiri daripada 4, yaitu yang pertama adalah wujudnya dominasi dalam perbincangan. Perkara ini juga kita dapat lihat semasa kaedah perbincangan berlangsung, yaitu sudah pasti akan ada seseorang pelajar yang mendominasi perbincangan tersebut. Dominasi di sini bermaksud seseorang individu saja yang mengeluarkan ide, yang mengeluarkan pendapat dalam ahli kumpulan mereka, dan ahli kumpulan mereka yang lain hanya sekadar mendengar ataupun mencatat. Perkara ini tidak sehat bagi sesuatu komunikasi asas manusia, yaitu hanya mengakibatkan seseorang individu saja yang terlibat secara langsung dalam perbincangan itu. Bagi keburukan yang kedua adalah pemilihan tajuk yang tidak selaras dengan tingkat kognitif para pelajar. Perkara ini bergantung kepada para guru untuk menilai sejauh mana tahap kognitif para pelajar untuk disesuaikan dengan topik dalam kaedah perbincangan ini. Guru-guru patut bertindak lebih bijak dalam menilai agar kaedah perbincangan agar tajuk kaedah perbincangan itu dapat menepati spesifikasi ataupun matlamat yang ingin dicapai oleh seseorang guru. Bagi keburukan yang ketiga yaitu penggunaan masa yang lebih lama. Perkara ini kita sedia maklum bahwa kaedah perbincangan ini memakan masa yang lama, yaitu merangkumi proses kita untuk mengeluarkan ide, proses kita untuk menilai ide, proses kita untuk membentangkan ide. Jadi perkara tersebut memerlukan masa yang lama untuk berlangsung. Bagi keburukan yang terakhir yaitu sudah semestinya kita sudah sedia maklum bahwa kaedah perbincangan ini pasti akan mewujudkan suasana yang bising, yaitu kaedah perbincangan membolehkan kita untuk berbicara lantang, mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat kita, sudah semestinya akan menimbulkan suasana yang bising. Jadi para guru di sini keburukan ini perlu diatasi, yaitu menerusi peranan yang dimainkan oleh ketua. Ketua memainkan peranan yang penting untuk mengawal suasana kaedah perbincangan, ataupun peranan yang dijalankan oleh guru untuk memastikan kaedah perbincangan berlangsung dengan baik, yaitu tidak mengganggu kelas-kelas lain, tidaklah berlaku bising secara kuat dalam kaedah perbincangan yang dijalankan oleh seseorang guru. Oke. Seterusnya kita beralih kepada rumusan, yaitu part yang terakhir dalam pembentangan kami sekumpulan berkaitan dengan kaedah perbincangan. Saya mulakan dengan rumusan yang pertama, yaitu kaedah perbincangan menjadi salah satu strategi yang ampuh ataupun yang begitu jelas untuk menilai kefahaman pelajar. Dalam hal ini kita sedia maklum bahwa kaedah perbincangan ini merupakan salah satu wahana, salah satu cara untuk kita menilai tahap kefahaman pelajar. Selanjutnya adalah kaedah perbincangan ini merupakan suatu kaedah pembelajaran yang mementingkan nilai kerjasama yang tinggi dan juga mampu membina pemikiran yang futuristik ataupun berpikiran jauh dan kritis, dan menjadi indikator bagi mengukur kebolehan guru dalam mengawal landscape perbincangan pelajar. Kaedah perbincangan ini juga selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013 dan 2025, yaitu ingin untuk mengeluarkan produk, yaitu anak muda yang mampu berfikiran kebat dan berfikiran aras tinggi.
Dan yang terakhir adalah kaedah perbincangan ini sudah semestinya bercirikan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Okey, berikut merupakan rujukan kami dalam kaedah perbincangan ini yang terdiri daripada buku, jurnal dan internet. Dengan itu, saya ingin melafazkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.